Artinya dari segi perlembagaan, orang-orang Melayu tentang sebaran penerbitan Bible, baik dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Urdu, Hindu, dalam bahasa Kedasan, kita tak pernah menentang. Yang kita tentang ialah Bible dalam bahasa Melayu dan juga menggunakan perkataan kalimah Allah. Jadi oleh kerana orang Melayu dan orang Islam, jadi apa faedahnya mereka nak menerbit Bible ke bahasa Melayu dan menggunakan kalimah Allah? Dan dalam pelbagai negara kita, walaupun mereka bebas mengamalkan agama mereka, menjadi kesalahan dari segi undang-undang jika mereka memensut akidah umat Islam. Ini kita kena faham. Jadi maknanya mereka nak Bible kod bahasa Melayu, nak guna kalimah Allah, memang ada niat yang tidak baik. Ada niat nak memensut akidah umat Islam. Dan ini sudah terbukti apabila terdapat Bible seumpama ini diedar kepada anak-anak di sekolah. Ini yang kita tentang. Dan ini dicetuskan mula-mulanya oleh Ketua Menteri Pulau Pinang Lee Guan Eng dalam menyambut perayaan Hari Krismas tahun lalu. Sebelum pilihan raya, beliaulah yang menggesa kerajaan supaya mengizinkan Bible kod bahasa Melayu ni dan menggunakan kalimah Allah. Kalau betul mereka mementingkan bahasa Melayu, nak mendaulatkan bahasa Melayu, sebab itu mereka nak terbit Bible kod bahasa Melayu, maka saya cabar mereka ni, tutup sekolah bahasa ibunda dan semua masuk sekolah kebangsaan negara kita dalam arisan bahasa Melayu. Allahu Akbar. Kalau ini menjadi pegangan, kalau ini yang mereka nak guna bahasa Melayu, dipertahankan sekolah ibunda. Ada setengah memperlekeh ke sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu. Jadi Bible nak guna bahasa Melayu, sekolah ibunda tak nak tutup, tak nak masuk sekolah Melayu. Jadi mana apa tujuannya? Jahat. Dan inilah persoalannya. Contohnya, kita bukan nak bergaduh dengan orang Kristian. Kita menghormati di antara satu sama lain. 57 tahun kita merdeka. Kita tidak pernah ada permusuhan selama ini. Ini semuanya kerana politik. Ada pihak menggunakan isu ini sebagai isu politik. Habis orang jadi susah. Mereka berhujah kalimah Allah ni digunakan dah bertahun-tahun lamanya di negara-negara lain, di tempat-tempat lain. Itu hak mereka nak kata-kata lah. Mereka nak guna di tempat-tempat lain, gunalah. Tapi di Malaysia, di Semenanjung, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Dan ini bukan amalan budaya kita selama ini. Kita benar mereka mengamal agama mereka, tapi jangan cuba nak merosak agama Islam dan kemuliaan dan akidah orang-orang Islam. Takbir. Allahu Akbar. Faham tak? Sebab itu kita datang lagi ni pun kita datang dengan penuh tertib. Kita jangan melanggar undang-undang. Bagi pihak perkasa dan sebagai presiden perkasa, kita boleh himpun lebih ramai lagi hari ini. Kalau kita boleh bawa macam itu, kita boleh bawa ramai lagi. Tapi sengaja kita tak bawa ramai. Kita bincang dalam Dewan Tertinggi, kita kata perkasa cukup setakat paling kuat 1,500 orang. Sebab kita tahu isu ini isu sensitif. Kalau ramai datang beribu-ribu kita bawa, banyak yang bercakap bersyarah nanti, emosi kita naik. Ada setengah-setengah turun ke jalan raya, timbul masalah, huru-hara, betul tak? Betul. Lepas tu mereka tuduh pula, tengok orang Islam tak disiplin, tengok orang Islam perangai huduh, tengok orang Islam tak bertanggungjawab. Yang huduh ni kita, yang tak bertanggungjawab ni kita. Ni kalau ada silap sikit ni, nanti mereka akan spin, website akan spin macam-macam nanti. Tapi kalau di dataran merdeka, perhimpunan bersih, balai polis, balai kereta polis, itu tak ada apa masalah. Ini jaga baik-baik, jangan ada tercalar kereta sebiji kita akan dituduh. Kita tetap mempertahan undang-undang.
kita pegang pada prinsip rukun negara, keluhuran perlembagaan dan undang-undang. Itu menjadi pegangan kita. Kita rakyat yang bertanggungjawab. Kita tahu undang-undang. Sebab itu kita datang untuk memberi sokongan moral. Keputusan mahkamah kita kena terima. Putih putusan mahkamah, putih. Hitam, betul atau tidak? Kita kena terima. Kita bukan jenis manusia yang tidak bertanggungjawab. Perkasa dituduh macam-macam. Sampai kita pergi tubuh perkasa UK, Europe pun jadi masalah. Mereka spin macam-macam, tuduh macam-macam. Tetapi Allah Maha Besar. Lagi kuat mereka serang kita, lagi fitnah mereka lancar terhadap kita. Selagi itu kita akan bertambah kuat dan bersemangat untuk menggalas perjuangan agama bangsa dan negara. Dan kita menghadapi masalah bukan saja dengan orang bukan Islam. Ialah setengah-setengah orang Melayu sendiri. Ada so-called liberal lah, itulah inilah, macam-macam ancaman. Ada setengah-setengah dah nak jadi kerajaan dah. Kita tak, ada pihak dah menyediakan memor ini, akta, bid, rang undang-undang seperti majlis peguam, cadar macam-macam. Itu tak salah. Dan apa yang mereka buat itu sensitif, walaupun kita bacanya nampak cara halusnya baik. Jadi tuan-tuan dan puan kena faham. Dan ada setengah-setengah pihak berjuang untuk hukum hudud ni bukan main hebat lagi. Kita pun sokong, buat dengan cara betul, buat dengan cara yang teratur, dan mudah-mudahan dapat sokongan rakyat. Nak hukum hudud lagi besar. Ini kalimah Allah tak datang pun, tak pertahan pun. Hal kalimah Allah tak dapat nak pertahankan, tak usah cakaplah bab hukum hudud. Betul atau tidak? Tuan-tuan lebih mulia daripada mereka ni. Takut. Mereka tidak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka takut hilang undi. Kumpulan kita ini adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Jadi jaga baik-baik, jaga tertib, tak lama lagi keputusan keluar. Lepas tu kita beredar hari ini jadi 4-3. Dan sebagaimana kita kata sebelum ini, apa pun keputusan kita akan tetap hormati. Apa pun keputusan mahkamah. Awal-awal lagi kita dah mengatakan apa pun keputusan mahkamah kita tetap hormati. Dengan keputusan hari ini, bagi pihak perkasa lah, kita menganggap kes ini sudah selesai. So eloklah kita tutuplah kes ini dan kita go on with our life. Kita move forward. Dan perhubungan antara masyarakat Islam dan masyarakat Kristian hendaklah berjalan harmonis seperti biasa. Kalau dulu kita boleh hidup aman damai, 57 tahun dulu perkara ni tidak berlaku. Kenapa tidak sekarang? Dan kita pula dari segi mempertahankan kalimah Allah ni, bukan kita nak bermusuh dengan mana-mana pihak, apatah lagi orang Kristian. Ianya masalah kepercayaan kita, akidah kita. It is a religion obligation. Maknanya kita kena pertahan. Seperti mana kata Majlis Syura PAS pun, dia kata mana-mana pihak yang mengizinkan digunakan kalimah Allah, dia kata kufur. Dia buat PAS Majlis Syura PAS, walaupun orang PAS tak ramai, tak ada datang pun. Jadi kita pegang kepada isu yang pegangan, kita we hold to the to what we believe, that kalimah Allah ni ada kaitan dengan kepercayaan kita dari segi akidah. Maknanya I'm not a true Muslim if I don't defend this kalimah Allah. Please understand this. So it is question of akidah. Mana sama juga lah kepercayaan orang-orang lain. Kalau kita tengok orang Hindu, dia ada perayaan Thaipusam, kan tak? So dia pecah-pecah buah kelapa. Kita tak soalkan, because that they believe that is their part of the religion punya obligation. So sama juga dengan kita. So we have to defend it just because of this, nothing else. So and we believe that kalau kita defend ini, so kita juga mendapat rahmat Allah SWT. And we don't politicize. So saya kata tadi, let's move forward. So everybody should love each other, respect the Christian community, they respect us, whatever we believe they respect, and whatever ni pun kita respect. So jangan kita teruskan lagi lah isu ni. Okay. Jahit